Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PTPR Sains pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu tajuk campuran. Jom. Terlebih dahulu, mari kita perhatikan gambar yang saya tunjukkan ni. Ini gambar apa ya murid-murid? Sudah tentulah ini adalah gambar nasi goreng ayam. Kalau kita perhatikan nasi goreng ayam ni, dia terdiri daripada campuran beberapa bahan seperti nasi, ayam goreng, sedikit sayur-sayuran, telur, garam dan sebagainya. Hasil campuran bahan-bahan inilah menghasilkan rasa nasi goreng yang sangat lazat, sedap dan diminati oleh ramai orang termasuk saya juga. Tapi saya tahu terdapat dalam kalangan kita yang kurang gemar sedikit. Yang kurang gemar untuk makan sayur-sayuran. Betul tak? Contoh macam saya kurang gemar makan sayur sawi. Dan dalam gambar ni ada sayur sawi. Jadi biasanya apa kita buat? Kalau kita tengok makanan, alamak ada sayur pula. Apa kita buat? Tentulah kita akan ambil sayur tu, kita akan asingkan di tepi pinggan satu persatu. Betul tak? Maksudnya kita asingkan sayur tu daripada campuran nasi goreng tadi. Tapi murid-murid tahu tak? Ada beberapa lagi cara-cara lain untuk kita asingkan bahan dalam sesuatu campuran. Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Pertama, apakah yang dimasukkan dengan campuran? Kedua, cara-cara ataupun kaedah yang boleh digunakan untuk mengasingkan bahan di dalam sesuatu campuran. Alright? Okey, pertama sekali murid-murid, apakah yang dimasukkan dengan campuran? Campuran bermaksud satu bahan yang terdiri daripada dua atau lebih bahan yang dicampurkan. Itulah yang dimasukkan dengan campuran. Contohnya macam gambar yang saya tunjuk tu. Dari tadi gambar makanan je kan? Okey, gambar yang saya tunjuk tu ialah gambar air batu campur atau lebih popular dikenali sebagai ABC. Dalam ABC, dia mesti terdiri daripada ais. Kemudian, dia terdiri daripada sirap yang warna merah tu untuk memberikan dia rasa manis, gula perak, kadang-kadang ada cendol, jagung, kacang merah, laici dan sebagainya. Itulah gabung-gabungan campuran pelbagai bahan ni, inilah yang kita kenali sebagai campuran. Sebab dia terdiri daripada lebih daripada dua bahan dalam sesuatu bahan tersebutlah. Itu yang kita kenali sebagai campuran seperti ABC. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, terdapat pelbagai cara untuk kita asingkan sesuatu bahan di dalam sesebuah campuran. Antaranya ialah menyisih, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan juga menuras. Hari ini kita cuma belajar 5 saja cara untuk mengasingkan sesebuah campuran. Pertama sekali iaitu menyisih. Apa tu menyisih? Menyisih ialah perbuatan untuk mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar dan berbentuk berbeza. Itu yang dimaksudkan dengan menyisih. Maksudnya kita gunakan tangan kita ataupun alatan seperti sudu dan sebagainya untuk asingkan dua bahan yang mempunyai saiz dan bentuk yang berbeza. Contohnya seperti dalam gambar yang saya tunjukkan ni. Atas ni kita ada gambar maruku. Dalam maruku, dia adalah campuran yang terdiri daripada maruku, kacang tanah, kacang pis dan juga bahan lain kan. Kalau orang tu dia tak suka makan kacang tanah tu. Jadi, bila makan maruku, sebelum makan maruku, dia akan asing, buangkan dulu. Kacang tu letak di tepi. Itu yang kita masukkan sebagai menyisih. Ataupun kuih tiaw goreng. Dalam kuih tiaw goreng sudah tentulah ada campuran tauge. Ramai yang tak suka tauge. Jadi apa dia buat? Dia asingkan, dia menyisihkan tauge tu. Letak tauge tu ke tepi. Inilah perbuatan yang kita maksudkan sebagai menyisih. Kita asingkan dia. Sama ada kita guna tangan kutip satu persatu ke, kita guna sudu dan sebagainya. Itulah menyisih. Kita asingkan dua bahan yang bersaiz besar dan mempunyai bentuk yang berbeza. Seterusnya ialah mengayak. Mengayak ni macam mana? Mengayak ni tujuannya ialah
untuk mengasingkan bahan bersaiz halus dan bersaiz besar. Itu mengayak. Kalau menyisir tadi lain, yang berbeza bentuk, berbeza saiz, besar-besar kan, yang kita boleh nampak mudah. Kalau mengayak ni, dia melibatkan bahan. Dalam satu campuran tu ada dua bahan yang mempunyai saiz yang halus dan saiz yang besar. Itulah mengayak. Dan untuk mengayak, kita akan gunakan alatan seperti ini, pengayak ni. Kan kita pernah tengok mak kita kalau kat dapur, mak kita nak buat kek ke kuih ke, dia akan ayak tepung kan. Itulah mengayak. Dalam mengayak ni, contohnya kan, dalam tepung tu sekarang dah tercampur bahan-bahan lain seperti dalam gambar saya tunjuk ni. Contohnya, awak nak buat kek tapi awak tersilap masukkan bahan. Awak termasukkan kismis, termasukkan benda-benda macam-macam dalam tepung awak. Sekarang tepung tu dah bercampur dengan bahan lain. Sedangkan awak cuma perlukan tepung saja. Jadi apa kita perlu buat ialah ambil campuran tepung dan kismis tu, letak di atas pengayak dan kita ayakkan dia. Supaya tepung yang bersaiz lebih kecil tu dia akan jatuh ke bawah ke dalam mangkuk. Manakala kismis yang mempunyai saiz yang lebih besar, dia akan tertinggal di dalam pengayak. Selain daripada masakan, mengayak ni juga kita boleh digunakan untuk mengasingkan campuran di dalam tanah. Contohnya kita nak dapatkan pasir halus yang tiada bahan lain. Jadi kita ambil pasir tu, kita akan ayak dia. Yang tertinggal nanti di dalam ayak ni ialah objek-objek yang bersaiz lebih besar seperti daun kering, kayu kering, batu-batuan. Dia akan tertinggal dalam pengayak ni. Jadi dalam bekas ni kita akan dapat pasir halus yang tiada bahan asing yang lain. Itulah tujuan mengayak. Yang ketiga seterusnya ialah menggunakan magnet. Menggunakan magnet ni lagi mudah. Tujuannya untuk mengasingkan bahan yang boleh ditarik magnet dengan menggunakan magnet. Apa contoh-contoh bahan yang boleh ditarik magnet? Bahan yang ditarik magnet sudah tentulah bahan-bahan yang diperbuat daripada besi, daripada logam besi seperti klip kertas, paku dan juga jarum peniti. Bila kita nak gunakan teknik menggunakan magnet ni? Apabila contohnya awak bawa klip kertas. Tiba-tiba klip kertas awak tu terjatuh di atas tanah, di atas pasir. Dia dah bercampur dengan pasir semua. Klip kertas tu dah banyak. Betul tak? Takkan nak kutip satu-satu. Dia akan ambil masa yang lebih panjang. Jadi cara paling mudah ialah kita gunakan magnet. Kita ambil kita punya magnet, kita cuma letak saja dekat pasir tu dan kita lalukan saja dekat pasir tu. Nanti semua klip kertas tu akan tertarik pada magnet. Dia akan melekat pada magnet. Jadi bila kita keluarkan, bila kita tarik kita punya magnet tu, kita dapatlah klip kertas yang tidak bercampur dengan pasir. Sama macam dalam gambar ni. Jadi kita dapatlah klip kertas yang bersih daripada pasir. Dan dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah. Itulah kaedah menggunakan magnet. Kaedah yang keempat iaitu mengasingkan bahan, mengapung, yang bermaksud untuk mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Mengapung ni, teknik ni dia melibatkan air. Apabila dia melibatkan air, supaya bahan tu dia akan terpisah kepada dua, bahan yang boleh terapung dan bahan yang tenggelam. Contohnya macam dalam gambar saya tunjuk ni lah. Dalam campuran pasir ni, dia ada daun kering, dia ada daun kering dan sebagainya, ranting kayu yang ringan-ringan yang boleh terapung di atas air. Manakala pasir, dia kan terdiri daripada batuan-batuan kecil. Pasir kan dia berat, dia akan tenggelam di dalam air. Jadi untuk bersihkan pasir tu daripada daun-daun kering tadi, antara cara yang mudah kita boleh buat ialah kita rendamkan di dalam air. Bila kita dah letak dalam air dan kita biarkan sebentar, nanti kita boleh nampak semua bahan-bahan yang boleh terapung seperti daun kering, kayu kering tadi, kulit-kulit kayu kering,
dia akan mula terkumpul di atas permukaan air. Manakala pasir yang lebih berat tadi, dia akan terkumpul menjadi mendakan di bawah bahagian bekas ni. Itulah dia teknik mengapung. Kita asingkan menggunakan air. Jadi bahan yang terapung dan bahan tenggelam, dia akan terpisah. Jadi kita akan buang saja yang di atas tu. Mudah kan? Dan teknik mengasingkan yang kelima, iaitu menuras. Apa tujuan menuras? Menuras bertujuan untuk mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Apa tu bahan pepejal? Bahan pepejal ni ialah bahan ataupun objek yang mempunyai bentuk tetap yang boleh disentuh seperti ni, pen, pensel, pemadam, kerusi, meja, itulah pepejal. Manakala bahan cecair ialah bahan yang seperti air lah, seperti air, minyak dan sebagainya. Itulah cecair. Okey, untuk buat menuras ni, apa yang kita perlukan ialah pertama sekali kita perlukan corong turas. Yang bentuk macam tiga segi, macam ni. Ini adalah corong turas nama dia. Dan yang kedua, kita mestilah ada kertas turas. Kertas turas ni dia bukan macam kertas A4 biasa tau. Tak. Dia kertas dia tebal sikit, lain sikit. Jadi cara nak gunakannya ialah kertas turas tu kita akan lipat dan kita akan letak di dalam corong turas. Sama macam dalam gambar ni. Kita akan letak di dalam corong turas. Kemudian baru kita tuangkan campuran tadi ke dalam corong turas ni. Nanti lama kelamaan bila kita dah tuang, lama kelamaan nanti air akan mula terkumpul di bawah ni. Manakala bahan yang kita nak asingkan tu semuanya akan tertinggal di dalam kertas turas ni. Contohnya seperti kopi. Ramai orang suka minum air kopi. Tetapi masalahnya ialah serbuk kopi ni biasanya dia akan bercampur dalam air kopi. Dan serbuk kopi ni dia pahit. Dan juga kalau kita minum, dia boleh buatkan kita rasa tersedap. Untuk mengatasi masalah tersebut, untuk buat kopi, kita boleh gunakan teknik menuras. Kita letakkan corong turas dan juga kertas turas di atas ni. Kemudian kita masukkan serbuk kopi di dalam corong turas kita. Kemudian kita tuangkan air panas. Bila kita tuangkan air panas, maka air kopi yang terhasil ni, yang terkumpul di bawah ni, ialah air kopi tanpa serbuk kopi. Hanya air kopi saja. Kenapa tak ada serbuk kopi? Sebab semua serbuk kopi dia dah tertinggal di dalam kertas turas tadi. Jadi kita bolehlah menikmati air kopi yang lazat tanpa gangguan serbuk kopi. Itulah tujuan menuras. Maksudnya kita asingkan sesuatu bahan tu di dalam campuran yang biasanya campuran tu berbentuk cecair. Macam air kopi, air teh, kan? Yang bentuk cecair. Kita nak asingkan bahan tu menggunakan menuras lah. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Sekian, jumpa lagi pada topik akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.